Syam Jalil menuduh kerajaan Malaysia telah menggunakan duit KWSP ya tuan-tuan menggunakan duit KWSP untuk menaikkan nilai ringgit. Bila ringgit jatuh, macam-macam yang diperkatakan oleh beliau, macam-macam yang dituduh oleh puak-puak Perikatan Nasional. Dan bila ringgit kembali nak mengukuh ni pula, mereka membuat fitnah mengatakan bahawa kita menggunakan duit KWSP dan sebagainya, menggunakan aset KWSP dan sebagainya untuk membeli ringgit. Ini satu fitnah dan hari ini telah disahkan oleh saudara isu politik kepada Dato' Seri Anwar di Kementerian Kewangan, saudara Kamil Munir, yang mengatakan bahawa tidak ada sebarang penggunaan duit ataupun aset KWSP yang telah pun digunakan untuk mengukuhkan nilai ringgit. Saya pun heran macam mana orang yang pernah bekerja dengan Datuk Seri Najib ni, yang mengaku dirinya pakar ekonomi boleh mengeluarkan satu fitnah yang sedemikian rupa. Dia tahu kalau setakat nak membeli saham dan sebagainya, tak menggunakan dana mereka, menggunakan sumber kewangan mereka untuk melabur dalam pembelian saham. Contohnya macam pembelian saham Lebuhraya Utara Selatan yang dia punya timbal balil timbal balas boleh membantu KWSP untuk meraih dividen yang lebih tinggi diberikan kepada pencarum-pencarum KWSP. Tetapi hakikat dan realitinya tidak ada penggunaan duit KWSP yang digunakan untuk mengukuhkan nilai ringgit dengan membeli ringgit seperti mana yang difitnah oleh saudara Syam Jalil. Untuk makluman tuan-tuan, sama jugalah dulu zaman Datuk Seri Najib. Kita bila kejatuhan nilai ringgit penghujung 2016 kerana Trump menjanjikan akan menaikkan interest rate di Amerika, dia menang penghujung Disember 2016, mata wang kita jatuh dengan teruknya sekali. Tetapi pada Januari hinggalah kita pada Mei 2018 nilai ringgit mengukuh, bukan kerana kita menggunakan duit KWSP dan sebagainya untuk membeli ringgit itu sendiri, tetapi lebih kepada bermulanya foreign direct investment masuk. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, Dato' Seri Anwar telah pergi ke banyak negara dan telah menyaksikan tanda tangan perjanjian Memorandum of Understanding dan sebagainya di antara pelabur-pelabur dengan syarikat-syarikat tempatan Malaysia di luar negara, baik di UAE, di baru ni beliau di Jerman, begitu juga beliau berada di Melbourne sebelum tu, dan banyak negara tuan-tuan. Dan benda ni bukan sekelip mata terus masuk, saudara. Pelaburan ni dia makan masa, dan Alhamdulillah kalau kita lihat tahun ni je kita dah ada 329 bilion pelaburan yang telah diluluskan. Dan ini sudah pasti tidak masuk serentak. Kalau masuk serentak tuan-tuan, sudah pastilah nilai ringgit akan mencanak naik, kerana bila mereka masuk, mereka kena tukar kepada nilai ringgit, demand untuk ringgit akan meningkat, dan ini akan mengukuhkan nilai ringgit. Tetapi kita lihat pengukuhan hari ini disebabkan foreign direct investment yang telah pun diusahakan oleh PMX, oleh Tengku Zafrul dan dibantu oleh Dato' Seri Muhammad Hassan, telah mula menampakkan kemasukan ke dalam negara kita. Dan foreign direct investment ataupun pelaburan langsung asing ini yang telah membantu untuk mengukuhkan nilai ringgit, bukan seperti cerita dongeng yang diceritakan oleh Syam Jalil, yang hari ini sudah menjadi kawan rapat kepada Khairuddin Botok, apa nama dia tuan-tuan, Khairuddin Abu Hassan. So itulah dia keadaan yang sebenar, saudara. Janganlah kita dengar lagi cerita-cerita dongeng daripada juak-juak Mahathir ni, kerana mereka ni tidak akan rasa selesa, mereka ni tidak akan rasa senang selagi mereka gagal untuk menggantikan kerajaan hari ini dengan kerajaan yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin ataupun Mahathir Mohamad. Selagi dua orang ni tak dapat jadi Perdana Menteri balik, selagi itulah hantu-hantu raya ni, saudara, akan berkeliaran, akan merapu, berhoyan tak tentu pasal, dan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tak sepatutnya. Orang yang mempunyai pemikiran yang waras dan mengaku mempunyai pelajaran yang tinggi boleh mengeluarkan kenyataan-kenyataan bodoh begini, tuan-tuan. Okey, ada dakwaan dalam podcast Keluar Sekejap di mana Dr. Sam mendakwa kerajaan Anwar Ibrahim ini gagal. Pertama sekali, saya nak beritahu Dr. Sam tolong cermin diri sendiri sebelum dia mengatakan bahawa kerajaan Dato' Seri Anwar Ibrahim ni gagal.
sebagai seorang yang pernah menjadi pensyarah, ada PhD, sepatutnya setiap kenyataan yang dikeluarkan oleh beliau perlu bersandarkan kepada fakta, kan? Beliau tak boleh simply kata kerajaan Dato' Seri Anwar Ibrahim ni gagal tanpa memberikan apa bukti kegagalan ni. Dia tak ada nyatakan langsung. Saya tengok podcast ni, langsung tak ada dia sebut gagal kerana 1, 2, 3, 4. Jadi saya membuat andaian, kan? Mungkin Dr. Sam berpandangan bahawa Dato' Seri Anwar Ibrahim ni gagal pertama sekali kerana sehingga hari ini saya tak dengar lagi Dato' Seri Anwar Ibrahim memberikan sebarang tanah kepada NGO yang dikendalikan oleh Datin Seri Wan Azizah, seperti mana yang Dr. Sam berjaya lakukan di Terengganu. Tanah yang dulu zaman Haji Hadi dijual kepada Koperasi Insaf, nilai tanah 29.3 juta ringgit, dijual kepada Koperasi Insaf hanya RM550,000. RM550,000. Bila UMNO ambil alih kerajaan negeri Terengganu, kita beli balik dengan harga 6 juta lebih. Koperasi Insaf untung, koperasi yang ada pengaruh PAS di dalamnya, untung 6 juta lebih. Kemudian datang Dr. Samsuri, dia jual kepada NGO Khairul Nisa, iaitu NGO yang dipimpin oleh isteri beliau sendiri. Inilah kegagalan Dato' Seri Anwar, kerana dia tak buat seperti mana yang Samsuri buat. Ataupun mungkin Samsuri memasukkan dia sepatutnya buat tanah yang berukuran 70 ekar. Sepatutnya dia jual kepada pihak yang ada kaitan dengan PAS, dengan harga RM1,000 satu ekar. Nilai tanah 11.4 juta ringgit, tapi jual dengan harga hanya RM70,000. 70 ekar. 1 ekar RM1. Kalau nak kata PMX gagal berbuat demikian, yang itu dia label PMX sebagai gagal, saya rasa betul jugalah. Yang kedua, saya juga percaya kemungkinan besar beliau merasakan bahawa PMX gagal, kerana bila negara dilanda musibah, tak kira di mana PMX berada, beliau akan balik ke tanah air. Beliau akan balik ke tanah air dan cuba menyelesaikan masalah rakyat. Macam baru ni dia pergi ke Kelantan dan sebagainya. Bila musim banjir, daripada luar negara dia balik untuk memastikan. Tetapi ini kita tak nampak berlaku bila mana sahabat kita Dr. Sam berada di Auckland. Ketika sebelum dia pergi, dia dah nampak dah rakyat dia sudah pun di tempat di pusat penempatan banjir. Tapi bila dia berada di Auckland, dia diberitahu bahawa ada di antara rakyatnya sudah mati, meninggal dunia akibat daripada banjir. Kita lihat Dr. Sam langsung tidak memendekkan percutian beliau. Beliau habiskan 11 hari di Auckland, kan? Kalau dia kata PMX gagal untuk meneruskan percutian di luar negara ketika negara dilanda musibah banjir dan sebagainya, mungkinlah itu mungkin dianggap sebagai satu kegagalan. Jadi saya nak beritahu dengan Dr. Samsuri ni lah, sebagai seorang yang berpelajaran, kan? Bukan kecil anak, tuan-tuan. Dr. Samsuri ni belajar tinggi. Kalau nak cakap tu, biarlah menampakkan sikap profesional beliau. Tolong nyatakan di mana letaknya kegagalan. Kalau nak dikira dari segi indeks prestasi ekonomi di bawah pentadbiran Dato' Seri Anwar, semua dalam keadaan baik. Kadar inflasi kita 1.5. Kalau nak ikut zaman kegelapan Tan Sri Muhyiddin, kan? Yang mana Dr. Sam ni antara penggerak utama kerjasama di bawah Perikatan Nasional. Beliau, Hamzah Zainuddin, Taqiyuddin, antara penggerak utama yang telah menghasut Haji Hadi untuk bersama dengan Muhyiddin dan mengkhianati UMNO. Kita belum lupa lagi benda ni. Tetapi apa berlaku ketika zaman pemerintahan Muhyiddin Yassin? Kita lihat rakyat Malaysia berada dalam zaman kegelapan. Rakyat Malaysia sengsara, terpaksa merayu supaya duit KWSP boleh dikeluarkan. Rakyat Malaysia berapa kali minta duit KWSP dikeluarkan? Kerana pada ketika itu, demi untuk memastikan mereka terus kekal berkuasa, terus dapat menyalurkan royalti minyak ke negeri Terengganu, kita lihat mereka tutup mata terhadap kezaliman yang dilakukan oleh Muhyiddin. Mereka lihat bagaimana demokrasi dihancurkan, dilacurkan oleh Muhyiddin Yassin, tanpa memikirkan akibat daripada lockdown yang dilakukan, darurat yang dilakukan. Ramai rakyat yang hilang punca pekerjaan, ramai rakyat yang tidak boleh bekerja, ramai syarikat yang gulung tikar, ramai yang dibuang kerja. Akhirnya mereka merayu supaya duit KWSP dikeluarkan. Itu pun sekejap buka, sekejap tutup sektor ekonomi. Last kali duit KWSP pun habis, modal niaga pun langsai, semua pinjaman pun langsai. Last kali pinjam Along. Akhirnya ramai yang mengambil keputusan untuk bunuh diri kerana tak tahan kena kejar dengan Along. Ini semua berlaku zaman gagal, kerajaan gagal pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang diagung-agungkan oleh Dr. Sam.
Ada pernah kita dengar Dr. Sam memikirkan tentang soal rakyat pada ketika itu? Kita tak nafikan hari ini ada rakyat yang tidak puas hati dengan kekurangan beras dan sebagainya, dengan masalah gula pada satu ketika dahulu. Tetapi pada ketika zaman Perikatan Nasional, duit ada nak beli barang pun tak boleh. Telur pun jadi tak ada. Jangan lupa tu semua. Jangan dia fikir dengan lockdown satu negara bagi RM600 kepada B40 menyelesaikan banyak masalah. Sehingga ke hari ini kesan daripada apa yang kamu lakukan mendaruratkan negara tu. Berapa orang masih lagi berhutang dengan Allah? Berapa orang masih lagi berhutang dengan bank? Berapa orang masih lagi banyak hutang-hutang yang tidak dapat mereka clear sehingga ke hari ini? Dan ramai yang berhadapan dengan bankruptcy. Ini semua akibat daripada pemerintahan kamu. Dan hari ini kamu begitu berani mengatakan orang lain gagal. Saya nak beritahu kawan-kawan hari ini saya nak beritahu kita dapat kumpulkan foreign direct investment paling tinggi dalam sejarah, 329 bilion ringgit. Zaman pemerintahan Perikatan Nasional, apa yang boleh dibanggakan? Selain daripada mengisytiharkan darurat, apa yang kamu boleh banggakan? Selain daripada kejayaan kamu bernegosiasi dengan Vincent Tan di atas kapal layar yang menyebabkan akhirnya kita dapat lihat contohnya lah di bawah pemerintahan Perikatan Nasional. Dan satu-satunya kejayaan kamu ialah menaikkan special draw daripada 8 kali kepada 22 kali. Itu je kejayaan kamu. Selain daripada itu, antara kejayaan yang mungkin dia rasa Anwar gagal ni kerana Anwar gagal untuk bak kata orang tu menggunakan dana negara sesuka hati ketika tempoh darurat seperti mana yang mereka buat. Anwar sehingga hari ini kita tak dengar lagi cerita tentang dana seperti Jana Wibawa yang sepatutnya diperuntukkan untuk Bumi Putra, akhirnya jatuh kepada tangan bukan Bumi Putra atau K. Prabut daripada Pago, kawan baik kepada Nik Haji. Tak pernah lagi kita dengar. Dan kita pun tak dengar lagi skandal-skandal apa pemerintahan Dr. Sam ni. Jadi sebelum cakap tu pakai otak. Sebelum cakap tu pakai otak, kerana kamu istilah diri kamu tu ada PhD, ada doktorat. Sepatutnya nak cakap tu beri fakta. Di mana kelemahan-kelemahan yang mengatakan Anwar ni gagal. Okey. AB Jerry.